Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang menentang pasukan Penang, yang mana Seri Pahang berjaya untuk mendapatkan kemenangan pertama pada season kali ini dengan kemenangan 3-1 hasil jaringan Azam Aziz, David Rowley dan juga Sean Jenely, manakala gol Penang dijadikan oleh Shukri. Baiklah, kedua-dua pasukan sebenarnya tengah mencari rentak dan juga tengah struggle untuk mencari kemenangan pertama pada season kali ini, dan nampaknya keputusan memihak kepada pasukan Seri Pahang, yang mana mereka berjaya untuk mendapatkan kemenangan pertama. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang. Apakah kekuatan dan juga perkara yang boleh kita puji untuk pasukan Seri Pahang pada perlawanan ini? Yang pertama adalah gandingan trio midfield pasukan Seri Pahang pada perlawanan ini, iaitu Azam Aziz, Billy KQ dan juga David Rowley, yang mana ketiga-tiga player ini telah memberikan satu dimensi dan juga corak permainan yang agak efektif di bahagian tengah dengan membina gerakan-gerakan menarik dan juga membina dan juga membuka game ataupun permainan ketika perlawanan semalam. Boleh saya katakan peranan David Rowley yang bertindak sebagai holding midfielder telah memberikan sedikit kelebihan kepada Azam dan juga Billy untuk berada lebih bebas dan juga berada lebih atas untuk lebih ofensif bagi membantu bahagian serangan. Dan dalam pada masa yang sama, kita boleh tengok peranan Azam adalah peranan yang sangat penting ketika berada di bahagian tengah dan ketika untuk menggerakkan serangan pasukan Seri Pahang pada perlawanan semalam, yang mana boleh saya katakan Azam Aziz sepatutnya diberikan man of the match dengan keyakinan dan juga dengan kerajinan beliau pada perlawanan semalam dalam mengemudi bahagian serangan dan juga bahagian tengah pasukan Seri Pahang. Boleh saya katakan Azam Aziz semalam bertindak lebih banyak kepada wide attacking midfielder, yang mana beliau banyak involve dengan build up di bahagian sayap, sama ada di bahagian kanan ataupun di bahagian kiri, yang mana kita boleh tengok gol daripada David Rowley melalui tandukan dan assist daripada Azam adalah berpunca daripada gerakan Azam dan juga Hidalgo di bahagian kanan. Begitu juga dengan gol Azam sendiri yang berpunca daripada bahagian kiri. So boleh saya katakan dengan adanya Azam di bahagian tengah, beliau adalah penggerak utama untuk pasukan Seri Pahang untuk melancarkan serangan dengan menghubungkan antara bahagian tengah dan bahagian kanan ataupun bahagian kiri. Sebab apa? Sebab semalam Azam seakan-akan diberikan kebebasan untuk berada di mana-mana situasi ataupun di mana-mana posisi untuk menggerakkan serangan dan juga mencipta gerakan untuk pasukan Seri Pahang. Manakala untuk David Rowley pula, kelebihan beliau lebih kepada untuk involve ketika Seri Pahang dapat build up ataupun dapat set pieces, yang mana kita boleh tengok kelebihan David Rowley adalah untuk challenge bola tinggi dan melakukan header. So kita boleh tengok ada beberapa set piece, corner kick ataupun free kick, memang David Rowley akan menjadi target man untuk pasukan Seri Pahang. Dan dalam pada masa yang sama, David Rowley juga boleh jadi target man sekiranya Seri Pahang melakukan serangan menggunakan sayap lalu melakukan crossing. So ketiga-tiga player yang berada di bahagian tengah ini telah memberikan satu dimensi dan juga telah menyebabkan corak serangan pasukan Seri Pahang ni berbagai-bagai corak lah untuk menyerang pasukan Penang pada perlawanan semalam. Dan memang tiga player ni agak efektif dan juga agak hidup pada perlawanan semalam untuk membantu bahagian serangan, sama ada di bahagian kanan, bahagian tengah atau bahagian kiri. Itu perkara pertama yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang. Yang kedua, apa yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang adalah dengan kemasukan Baki Udin dan juga Sean Jenely telah menghidupkan lagi corak serangan pasukan Seri Pahang di second half, yang mana kita boleh tengok kemasukan Sean Jenely di bahagian kiri dan juga Bakiuddin di bahagian tengah telah memberi sedikit perubahan untuk corak serangan pasukan Seri Pahang yang lebih efektif dan lebih efisien dalam menggerakkan bola ke dalam kawasan kotak penalti pasukan Penang. Dan kedua-dua pemain ini terlibat dalam gerakan ataupun terlibat dalam gol yang diciptakan untuk gol yang kedua dan juga gol yang ketiga, yang mana Sean Jenely menjaringkan gol yang ketiga dan Bakiuddin men-assist gol yang kedua untuk David Rowley. Jadi kedua-dua player ini pun masuk dan memberikan impak yang positif kepada bahagian tengah dan juga bahagian serangan Seri Pahang. Itu yang kedua yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang. Yang ketiga, apa yang boleh saya puji lagi untuk pasukan
Seri Pahang adalah pada perlawanan ini kita boleh lihat kestabilan di bahagian sayap kanan dan juga bahagian sayap kiri. Ini bermaksud pada perlawanan ini Seri Pahang tidak hanya memfokuskan untuk melancarkan serangan di bahagian kanan menggunakan Hidalgo sahaja, tetapi pada perlawanan ini kita boleh tengok gerakan-gerakan Seri Pahang adalah seimbang, sama ada mereka boleh menyerang di bahagian kanan, bahagian tengah dan juga bahagian kiri. Tetapi yang paling menarik adalah pada perlawanan ini Malik Ma'arif berjaya membuktikan yang kehadiran beliau dalam skuad utama bermain sebagai winger kiri telah memberikan kestabilan untuk pasukan Seri Pahang boleh involve untuk attack, sama ada menggunakan Hidalgo ataupun menggunakan Malik Ma'arif di bahagian kiri. Jadi Pahang ada variasi dan juga ada kepelbagaian untuk menyerang, sama ada mereka nak attack belah Hidalgo, sama ada mereka nak attack belah Malik Ma'arif. Cumanya untuk bahagian kiri, iaitu peranan dari Malik Ma'arif, beliau perlu lebih cepat untuk release ball, sebab semalam banyak sangat dia pegang bola terlalu lama. Jadi apabila terlalu lama, dia lambat untuk buat decision, keputusan, maka cutback ataupun crossing yang dilakukan berjaya dengan mudah diblok dan ditutup ruang supaya hantaran-hantaran yang dilakukan tu tak sampai kepada bahagian tengah. Dia berbeza dengan Hidalgo, yang mana di bahagian kanan Hidalgo lebih suka untuk release ball dengan cepat, ataupun dia akan masuk kat in ke tengah melakukan percubaan ataupun buka game ke bahagian tengah. Jadi itu sahaja perbezaan di bahagian kanan dan juga bahagian kiri. Walaupun begitu, keseimbangan yang ditunjukkan oleh Seri Pahang di bahagian sayap kanan dan juga sayap kiri menunjukkan yang mereka punya corak menyerang dah berubah. Mereka dah tak mengharap dan tak memfokus sangat kepada Hidalgo. Sebaliknya mereka juga boleh menggunakan Malik Ma'arif untuk menyerang. Cumanya macam saya cakap, Malik perlu improve dari segi buat keputusan dan juga dari segi release bola lebih awal untuk memastikan yang gerakan beliau boleh menciptakan gol kepada pasukan Seri Pahang. Itu yang ketiga yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang. Yang keempat, apa yang boleh saya puji juga untuk pasukan Seri Pahang adalah tentang fullback, iaitu di bahagian kanan Azhar, di bahagian kiri Fandi Osman, yang mana kedua-dua player ini juga bermain dengan cemerlang, yang mana Azhar daripada segi bertahan beliau sangat cemerlang, dan dalam pada masa yang sama beliau juga sangat-sangat cemerlang dengan involve untuk memberi supporting play dengan membuat overlapping bagi membantu Hidalgo. Dan di bahagian kiri kita juga boleh tengok Fandi juga bermain dengan sangat ofensif untuk membantu Malik Ma'arif dalam membuat gerakan-gerakan overlapping ataupun terlibatnya dengan melakukan crossing ataupun hantaran lintang ke dalam kotak penalti sekiranya Malik Ma'arif masuk ke dalam kotak penalti untuk menerima umpanan. Jadi boleh saya katakan fullback pasukan Seri Pahang ni juga memang berfungsi dengan sangat baiklah pada perlawanan semalam. Dan yang terakhir yang boleh saya puji adalah tentang Zak Tara. Walaupun Zak Tara tidaklah memberikan impak yang sangat besar kepada tim Seri Pahang, tetapi daripada segi involve dengan taktikal yang diterapkan oleh Christopher Gamel, Zak Tara boleh dikatakan individu yang penting untuk bahagian hadapan ataupun serangan pasukan Seri Pahang, yang mana beliau juga banyak terlibat dengan build up yang dilakukan, dan dia banyak tarik ataupun attract defend pasukan Penang untuk memberi space ataupun membuka ruang kepada winger ataupun bahagian tengah pasukan Seri Pahang untuk masuk ke dalam kotak penalti. Jadi boleh saya katakan Zak Tara ni simply dia ataupun secara mudahnya adalah seorang typical striker yang boleh create space, boleh cipta ruang kepada teammate-teammate dia yang lain, dan dia bukannya typical striker yang boleh menjaringkan gol. Dia bukan hanya seorang typical striker yang perlu menerima bola, tetapi beliau juga boleh involve dengan build up dan boleh terlibat dengan gerakan-gerakan serangan yang dilakukan oleh pasukan Seri Pahang. Jadi itu untuk kebaikan dan juga perkara positif yang boleh saya puji untuk pasukan Seri Pahang. Kita masuk kepada perkara yang perlu diperbaiki lagi. Untuk perkara yang perlu diperbaiki, pasukan Seri Pahang perlu improve lagi a lot daripada segi bahagian defense department mereka, iaitu gandingan Johor Marshall dan juga Nicholas Wirat, yang mana still lagi Pahang bolos untuk game ni melalui satu gol yang sepatutnya tidak patutlah kot bagi saya. Sepatutnya mereka boleh clear bola lebih awal, mereka perlu lebih compact dan mereka perlu lebih block. So sepatutnya defense department perlu lebih awareness dalam padang untuk memastikan yang game-game akan datang mereka tidak membuat kesilapan mudah dan mereka tidak memberi ruang yang banyak untuk barisan hadapan pasukan Penang yang struggle semalam pun dah boleh score. So itu menunjukkan yang defense Pahang ni agak kritikal di bahagian
bahagian centre back dan juga bahagian back kiri lah, sebab back kiri kadang-kadang terlalu ofensif. Dan pada masa yang sama mereka juga perlu cari jalan bagaimana mereka nak menukarkan Zak Tara supaya menjadi seorang striker yang bukan hanya boleh involve dengan build up, tetapi seorang striker yang juga boleh menyudahkan peluang dan berada dalam kedudukan yang betul untuk menerima bola. So Zak Tara perlu involve ataupun perlu perbaiki diri dia, improve daripada segi positioning dan juga daripada segi reaction kepada bola sekiranya bola diumpan ataupun disupply kepada beliau. Jadi itu untuk Seri Pahang lah. Secara overallnya Azam Aziz adalah man of the match. Beliau adalah layak untuk dapat orang kata apa, man of the match dengan peranan beliau semalam, kanan kiri hidup, dan boleh katakan memang padulah Azam semalam dengan passing long ball quality, shoot luar kotak penalti, memang padu. Okey, untuk pasukan Penang pula. Untuk pasukan Penang ni ada banyak benda saya nak komen sebenarnya, tetapi saya pendekkan dan saya ringkaskan. Saya puji dahulu. Untuk pasukan Penang ada 2 player, saya puji individu je lah. 2 player yang boleh saya puji untuk pasukan Penang. Yang pertama Faiz Mazlan yang bergandingan dengan Azizan Nordin di bahagian tengah, yang mana pada perlawanan semalam Faiz Mazlan menunjukkan satu prestasi yang menarik. Beliau juga boleh menyerang, beliau juga mempunyai vision dan juga accurate passing yang bagus. Dia boleh membantu bahagian tengah pasukan Penang lah. Boleh saya katakan dia agak menarik untuk ditonton pada season ni. Dan yang kedua adalah Saravanan, yang mana Saravanan semalam di bahagian kiri dia bermain dengan sangat efektif. Di bahagian kanan pun beliau bermain dengan sangat efektif, mengucai-ngacirkan pertahanan pasukan Seri Pahang. Jadi 2 player ni boleh saya pujilah untuk pasukan Penang secara individu lah, bukan secara team play. Tetapi 2 perkara tu sahaja yang boleh saya puji untuk pasukan Penang. Dan untuk kelemahan dan juga perkara yang boleh diperbaiki untuk pasukan Penang. Pasukan Penang dalam beberapa game yang lepas dan juga game semalam, mereka sebenarnya tengah struggle dari segi in term of attacking, iaitu attacking force pasukan Penang. Mereka mempunyai masalah yang sangat-sangat besar dan mereka perlu perbaiki corak permainan mereka. Sebab apa? Sebab Penang masih lagi mengamalkan dan menggunakan corak permainan yang sama seperti season lepas, iaitu mereka akan cuba attack menggunakan bahagian flank ataupun bahagian sayap, dan mereka akan cuba crossing dan juga ataupun melakukan cutback ke dalam kotak penalti untuk mencari target man mereka, sama ada Hilal ataupun Endrick yang berada dalam kotak penalti. Tetapi cara dan juga style play macam tu telah dibaca oleh pihak lawan, dan mereka juga tak ada Casagrande dalam squad, dan mereka juga tak ada seorang player yang boleh crossing yang sangat lawa kepada target man seperti season lepas. Mereka ada Quenteng, mereka ada Al-Hafiz yang boleh cross, yang boleh buat hantaran lintang yang tepat kepada kasar. So pada season kali ni mereka tak ada kualiti pemain macam tu untuk bermain macam tu, tetapi mereka still lagi cuba dan cuba tetapi tak nampak hasil. Dah 5-6 game tak nampak hasil, still lagi nak cuba dengan corak permainan yang sama. Maka Penang terpaksa akulah yang mereka berada di kedudukan terakhir dalam Liga Super. So kepada Thomas Truka, kemungkinan besar anda boleh ubah corak permainan supaya tim lawan dah boleh baca, dan cuba ubah untuk kepada open gameplay menggunakan bahagian tengah. Anda ada player yang berkualiti untuk main dengan sangat terbuka. Ada Azizan, ada Endrick Dos Santos, ada Daniel Ashraf, ada Faiz Mazlan, ada Saravanan, ada Adi Raub, ada Hilal. Maka boleh gunakan player-player ni untuk bermain secara terbuka. Kalau still lagi menggunakan konsep dan juga cara yang sama untuk menyerang, saya rasa sampai ke sudahlah anda akan berakhir dengan turun ke Liga Premier pada season hadapan. Itu sahaja ulasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.